Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak pelajar sekalian? Alhamdulillah berjumpa lagi kita hari ini dalam satu lagi topik baru pendidikan kesihatan, iaitu pengurusan mental dan emosi. InsyaAllah cikgu akan cuba sampaikan secara ringkas dan apa yang cikgu harapkan kamu boleh faham lah. Okey, dalam bab ini, dalam topik ini, standard pelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, kamu boleh menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres. Kemudian yang kedua, mengaplikasi cara mengurus konflik dan mengurus stres. Dan yang ketiga, bagaimana kamu boleh menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan juga keluarga. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu konflik dan stres. Okey, konflik dan stres ni merupakan satu situasi yang sering dialami oleh remaja, bukan remaja saja, orang dewasa pun ada, orang tua pun ada. Okey, sebenarnya mereka yang dilanda konflik dan stres sukar untuk mengawal diri dan berkemungkinan cenderung untuk mengambil tindakan negatif yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Okey, tindakan negatif ni sama ada mencederakan diri ke, membahayakan diri ke, jalan nanti saat. Okey, membahayakan orang lain pun ada juga. Laju sangat dia nak pergi. Okey, individu yang sihat mental dan emosi berupaya mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, sebelum tu lupa nak sebut kat kamu. Dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 158 sehingga 162. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu. Cikgu harap kamu dah bersedialah dengan buku teks. Dengan buku teks dengan peralatan tulis kamu boleh catatlah sebuah ringkas apa yang cikgu nak sampaikan. Tapi apa yang cikgu cuba sampaikan ni semuanya adalah berpandukan kepada buku teks. Okey. Itu konflik dan stres. Okey, bagaimana nak urus konflik? Bagaimana nak uruskan stres? Tu kena tahu tu. Okey, nanti kita tengok satu-satu slide dia. Okey. Pengurusan konflik, pengurusan stres. Konflik merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Okey, dalam keadaan biasa, konflik juga bermaksud perselisihan, namun boleh juga dimaksudkan sebagai pertelingkahan atau pertikaian. Kemudian, konflik juga sering dilabel sebagai tindakan yang negatif dalam keadaan tertentu, namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Okey, bukan semua konflik ni benda yang buruk, ada juga konflik yang boleh mendatangkan kebaikan. Okey, kemudian stres merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Okey, stres juga membawa maksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Bimbang lebih. Okey, bimbang. Macam kamulah stres. Kadang tak ada apa pun, cikgu bagi kerja, bagi tugasan mudah je pun. Stres, siap menyengkau, tak ada nak siap kan. Okey, jangan stres. Buat dalam keadaan tenang, relax je. Kalut apa, jangan duduk kalut. Okey. Apa kesan dia? Kesan konflik dan stres kepada diri dan juga kesan konflik dan stres kepada keluarga. Okey, kepada diri yang pertama, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Kemudian kecewa serta cepat naik darah dan marah. Kemudian rasa letih sepanjang masa, sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan, mudah risau walaupun terhadap perkara yang kecil. Dan sering berasa cemas, sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Dia fikir benda yang negatif je, dia fikir benda buruk, tak buat apa jadi kan. Itu kepada diri kamu sendiri. Kepada keluarga, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang, rasa tersisih dan tidak disayangi, kurang berlaku komunikasi yang mesra, dan tiada gurau senda dalam keluarga, mudah merajuk, bermasam muka dan iri hati antara adik-beradik, tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini antara kesan konflik
dan stres terhadap keluarga. Terhadap diri itu pun bahaya, terhadap keluarga pun bahaya. Apa-apa pun dia memberi kesan kepada orang lain. Okey, langkah-langkah menangani stres. Laju pula tepi jalan. Yang pertama, merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Mana-mana satulah yang kamu rasa selesa, yang kamu rasa kamu boleh bercakap, boleh nak bercerita. Okey. Ada setengah orang dia dengan kalau anak lelaki sebenarnya dengan mak jarang dengan bapak, kadang-kadang anak perempuan ni dengan bapak jarang dengan mak. Yang mana-mana kamu rasa selesa. Dengan guru-guru pun, yang guru-guru yang kamu rasa kamu selesa nak bercakap, nak bercerita, nak menyampaikan masalah kamu. Apapun kena bercerita dengan bercakap. Okey. Kemudian seterusnya, berehat dengan secukupnya. Mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan, mendapatkan rawatan pakar, melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Ini antara langkah-langkah menangani stres. Okey. Kemudian cara nak menangani konflik. Okey, nak menangani konflik. Okey, yang pertama berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau kaunselor. Yang kedua berbincang untuk menyelesaikan masalah, bukan bincang nak tambah masalah. Ni bila buat perbincangan duduk bergaduh lagi pula masalah juga. Bukan macam tu. Lagu tu cakap dia nak selesaikan masalah. Buat perbincangan nak selesaikan masalah. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Kena ada toleransi. Jangan duk rasa ego kita je betul semua. Okey. Bukan semua benda kita betul. Ada benda yang kita tak betul. Kena ada toleransi, kena ada tolak ansur timbang rasa. Okey. Yang keempat, banyakkan bersabar. Apa benda pun kena bersabar. Jangan terburu-buru. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut kata hati sangat. Ada benda kita kena banyak bersabar. Yang kelima, didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Yang ni pastilah. Sebab apa benda yang ada atas muka bumi ni semuanya hanyalah sementara, bukan kekal selama-lamanya. Kena didik diri sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Okey, ini cara nak menangani konflik. Okey, kat dalam buku teks kamu tu dia ada bagi 3 cara yang salah. Okey, tu keluarlah slide tu. Okey, 3 cara yang salah menyelesaikan masalah. Okey, kalau yang pertama tu kamu boleh tengok, sengaja mencederakan diri. Okey, ini pun bahaya ni. Okey, deliberate self harm ni. Mencederakan tangan atau badan, menghentuk kepala dan sebagainya. Ini antara benda antara contoh ni adalah berdasarkan kepada kajian yang orang buat lah. Dan buku teks ni semuanya fakta daripada kajian, bukan dia saja saya bubuh. Kita pun sendiri kadang-kadang pernah tengok kan, kamu sendiri kadang-kadang kalau marah diri sendiri, buat diri sendiri kan. Ini cara yang salah. Yang kedua, terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan kita dah bercakap minggu lepas. Risiko penyalahgunaan bahan. Kamu janganlah terlibat dengan benda-benda macam ni. Sebab benda-benda ni semua boleh mendatangkan mudarat dan boleh mendatangkan kebinasaan kepada diri kita sendiri. Okey, penyalahgunaan bahan. Dan yang ketiga, mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah. Contoh dia, mengambil paracetamol secara berlebihan. Sekali makan paracetamol 1 papan, makan Panadol 1 papan. Dia telan semua 1 papan. Itu salah, bahaya. Kena ikut. Okey, persepsi ni maksud dia adalah dalam buku teks kamu tu ada tulis arahan doktor tentang ubat yang harus disediakan untuk pesakit dan cara pengambilannya. Dia kalau kita pergi klinik, pergi hospital, kat label ubat tu dia tulis kan, sekali makan berapa biji, bila waktu nak makan. Itulah preskripsi yang dimaksudkan tu. Okey, ni antara 3 cara yang salah yang kita sepatutnya kita kena elak lah, dan kita jangan terlibat lah benda-benda ni. Okey, boleh faham yang tu? Boleh jelas ke? Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya berkaitan dengan tajuk hari ni, kamu boleh tanya cikgu, boleh PM cikgu. Nanti masa dalam kelas nanti, dalam perjumpaan dalam grup nanti kita boleh tanya dalam tu. Kalau nak tanya yang berkaitan minggu lepas pun boleh tanya, tak ada masalah. Okey, cikgu rasa itu saja yang cikgu nak sampaikan secara ringkasnya pagi ni tentang pengurusan mental dan emosi. InsyaAllah cikgu harap kamu boleh faham secara ringkasnya. Kalau ada yang tak faham nanti kita boleh bincang dalam grup nanti. Okey, jangan lupa tugasan kamu macam biasa, due date dia 10:30 malam. Pastikan kamu buatlah, jangan tak buat. Cikgu tak mau cari dah siapa yang nak masuk kelas. Tak masuk kelas tu cikgu tak mau cari lah. Siapa nak masuk lah. Tak masuk tu terpulang kat kamu lah. Cikgu cuma nak beritahu satu pada kamu, dalam
dalam kita nak menuntut ilmu ni kita ada adab dah. Takkan cikgu nak cari kamu nak ilmu cikgu lah cari cikgu, bukan cikgu yang cari kamu. Okey abang kakak, minta maaf lah pakai band sikit hujung-hujung ni. Terima kasih kepada yang join bersama. Apa-apa pun kamu boleh rujuk cikgu ataupun cikgu Dayang untuk sebarang pertanyaan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi